penting raya. Mana saja suara besar di dalam. Tanya kat perembet pula, macam mana beraya pertama kali beraya lautan? Biasa sikit. Askar pun teriak ni apa ni? Teriak lemah. Kalau rumah jadi panglima dia pecah jam. Apa nak raya pun teriak askar? Apa askar nak dia teriak? Tuan-tuan, kita ada ayah. Ayah dia tegak badan dia, melengkung cari duit. Ayah ni duk bekerja di Bendang cari duit, kerja di Kelang cari duit, kerja tengah panas cari duit, motong getah duk bungkuk cari duit. Bapak tiri saya cok kelapa sawit tu. Bapak saya betul meninggal tahun 73. Saya dibesarkan oleh bapak tiri start tahun 77. Kerjanya apa? Tahun 81 masuk Felda, cok kelapa sawit. Nak cari duit, nak sekolahkan anak-anak tiri. Anak tiri dia 7 orang. Dia kahwin dengan janda anak 7. Tapi dia sanggup nikah. Mak saya 45, dia 35. Mak belah kami 7 beradik. Padahal tua 10 tahun. Saya kecil-kecil umur 12 tahun, 13 tahun. Ikut dia masuk dalam ladang kelapa sawit. Saya duduk tengok dia duduk tarik cok. Duk tarik sabit perak nak proning punya seksa. Kadang-kadang ulat mai turun kok gelak galah. Tinggal galah pula mai. Buah jatuh pula dalam gaung. Nak kena ambil pikul warna ke atas. Masya-Allah, bapak tiri saya. Dia tak pernah jentik saya, tuan-tuan. Tak pernah dia tampar, tak pernah dia jentik. Siapa kata pak tiri jahat? Siapa kata mak tiri jahat? Drama yang kata jahat. Saya mak tiri norma dia. Saya norma dia mak tiri. Padahal di sini ni ramai mak tiri. Tak pernah jentik pun anak tiri dia. Tapi drama menjadikan mak tiri jahat. Drama menjadikan pak tiri jahat. Kenapa tak buat drama mak tiri baik, bapak tiri baik? Saya dapat pak tiri yang sangat baik. Apa yang saya nak tolong dia? Tolong doa je Ustaz. Ada orang tengok. Tolong doa je Ustaz. Dia sakit apa? Dia orang dulu. Bukannya dah tahu keselamatan apa. Sambil duk isap rokok boleh duk baca racun. 10 minit. Buka tin rondak tu nak racun. Tuang mulut dia rokok. Saya pergi pulang boleh tukar tangan pula ni. Hak tadi duk bergantung racun. Tang situ tuan-tuan, jantung dia main nafas sesak. Orang dulu-dulu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pergi tengok orang hak kerja teruk. Peneroka Felda ni. Buah pinggang ni hancur tuan-tuan. Pasal dia akan pil. Sakit pinggang, pil hak di papan di kedai kopi. Hak RM2 RM1 tu. Asal sakit pinggangnya tu, asal sakit pinggangnya itu. Lama-lama hancur buah pinggang ni. Sebab tu tuan-tuan kita syorkan Kementerian Kesihatan ke apa-apa. Buat kempen, penerangan balik. Dulu tak ada tuan-tuan, kau bawa ada. Mereka duk harap hak sakit pinggang, pil sakit kuat, pil sakit pinggang. Rupa-rupa yang tu lah dadah paling kuat. Rosak buah pinggang tuan-tuan. Jadi kita, yang mana ada bapa, belah bapa elok-elok. Selesakan bapa. Dan saya syorkan bagi kita yang nak mendidik anak-anak supaya sayang pada bapa. Tiap-tiap hari pasang lagu ni. Tiap-tiap hari pasang. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih beralun-alun. Di suatu hari ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai ayahku sayang,
jangan menangis, ayahmu pergi menyahut panggilan ilahi. Ambil teguh ni. Tiap-tiap hari pasang. Bagi anak sayang pada kita. Bagi anak-anak ingat pada kita pengorbanan bapa. Jangan sampai anak lupa pada bapa. Jangan sampai anak ni benci pada bapa. Sebab hari ni saya nampak anak-anak tidak mau lagi naik motor dengan bapa. Dia hanya naik motor dengan bapa nak pergi sembahyang Jumaat, umur dia 12 tahun ke bawah. Bila masuk 3 tahun dia tak mau dah. Makan tak mau sekali, naik motor pergi sembahyang tak mau sekali, nak sembahyang Jumaat pun tak mau sekali, tengok televisyen pun tak mau sekali. Dah sampai masa dia tuan-tuan, kita rapat balik. Wa altafahum bi ahlihi. Rapat balik. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, rapat dengan anak. Saya ni sibuk tiap-tiap malam lewat balik. Walaupun saya lewat balik, tapi saya tetap pergi pada anak-anak yang sedang tidur. Saya cium seorang-seorang. Saya cakap pada yang kecil sekali, nama dia Waina. Waina, ayah sayang dekat Waina. Usap kepala dia, cium pipi dia, ambil selimutkan dia. Pergi dekat anak nombor 2 akhir, nama dia Ulia. Lia, ayah sayang dekat Lia. Cakap tuan-tuan di telinga dia. Walaupun dia tidur, sebenarnya dia masih jaga. Pergi pada anak yang nombor 3, nama dia Irham. Tu, ayah sayang dekat Irham. Cakap tuan-tuan. Besok sembahyang subuh berjemaah. Saya sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan. Saya tak sembahyang di surau, di sekolah saya. Subuh saya khaskan untuk anak-anak saya. Saya jadi imam, mereka jadi makmum. Dengan isteri semua jadi makmum. Doa, cakap, hantar mereka pergi sekolah. Nanti balik, makan sekali. Petang sekali lagi, buat kerja sekolah sekali. Pergi sekolah kamu rakyat sekali. Tuan-tuan kena buat. Kalau tuan-tuan buat kasih pada anak-anak, insya-Allah anak-anak kasih pada tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan. Saya turunkan beberapa petua pada tuan-tuan untuk amalan tuan-tuan. Yang pertama, bagi anak yang degil, bagi anak yang melawan, yang tak mau dengar cakap, petua nombor 1, tuan-tuan ambil sehelai rambut dia waktu dia tidur, cabut. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan buat solat hajat, minta Allah lembutkan hati dia. Dan pada rambut tadi, tuan-tuan baca 1000 kali Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Rambut tadi tuan-tuan boleh bubuh bawah bantal dia, tuan-tuan boleh bubuh dalam makanan dia, tuan-tuan boleh buat nombor 1. Okey, Ar-Rahim, Ar-Rahim 1000 kali. Yang ini bukan untuk anak degil je, untuk suami degil pun boleh. Tarik rambut dia. Masalah dia, ustaz, suami saya tak ada rambut. Banyak lagi bulu tempat lain, kau cabut lah yang mana ada. Tak apa. Nombor 2, surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 19 kali. Tuan-tuan hembus di ubun-ubun kepala anak, ubun-ubun kepala isteri, ubun-ubun kepala suami. Kalau bos lagi, bos pun melawan juga, cabut kepala dia, baca Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh baca pada ayat, bagi dia minum. Tuan-tuan boleh bagi makanan, bagi dia makan. Suami degil, dua-dua degil. Malam ni start dua-dua baca. Tunggu sampai tidur dulu. Awaklah lambat orang tua ni nak tidur. Rupa dua-dua nak baca. Yang terakhir, nombor 3. Ni, bagi orang hak degil, keras kepala apa semua, ni ayat. Kalau tak mau ayat boleh, makanan pun boleh. Kalau orang tu jauh, gambar dia pun boleh. Kalau gambar dia tak ada, nama dia pun boleh. Orang tak bayar hutang, orang yang dengki khianat pada kita ke apa ke, tuan-tuan baca 70 kali Al-Fatihah sehari. Baca pada ayat ni 70 kali. Macam mana nak bagi cukup 70 kali? Terpulang pada tuan-tuan. Terpulang. Lepas Fatihah, lepas semayang 70 ke, atau dalam sehari itu 70, dipersilakan. Cukup 70 kali, tuan-tuan tutup. Besok sambung lagi 70. Besok sambung lagi 70. Sampai cukup seminggu. Bila seminggu dah cukup, bagi mereka makan, mereka minum.
Jadi tak payah nak jumpa saya, nak minta itu, nak minta ni, tak payah. Malam ni saya dah ajak dah. Buat sendiri. Ni hak jenis hak lebam di paha, hak lebam di kaki, hak jenis gatal badan, tak boleh tidur malam, buat yang ni insya-Allah. 70 kali Al-Fatihah sehari dan dibaca selama seminggu. Bukan Al-Fatihah nah. Bukan Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan surahnya. Jangan duk baca-baca orang Kuala Kangsar. Anak dia menangis malam, saya kata baca Al-Fatihah 7 kali. Surah Al-Fatihah tu 7 kali, baca pada bedak sejuk, lumuk satu badan. Baca pada ayat 7 kali Al-Fatihah. Kalau nangis malam kan, macam adik kita tadi menangis, baca 7 kali. InsyaAllah dia tak menangis malam tak. 7 hari lepas tu dia call balik, seminggu lepas tu dia kata, Ustaz duk menangis juga Ustaz kan. Saya tanya abang baca macam mana? Macam Ustaz cakap lah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 kali. Memang tak jadi. Surah baca Al-Fatihah tu makna surah itu. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada jawatankuasa masjid yang mengundang saya. Terima kasih kepada Ketua Polis Negeri. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi bagi sesiapa yang nak membantu sekolah saya, nak berwakaf, sekarang saya membina mak tapis yang baru berharga hampir 3 juta lebih. Tuan-tuan boleh datang ke Gerai Al-Barakah, boleh berwakaf satu kaki RM50, ataupun dengan membeli barangan-barangan produk Al-Barakah, CD dan sebagainya, diwakafkan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita ada Aisyafi 30 juz, Kismis dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.